Belakang parang kalau diasah lagi kan tajam. Ini kan pula akal manusia. Bila si pandai besi beraksi, yang lahir padanya bukan calang-calang kraf belaka, pelengkap parang, peralatan seribu guna. Embun di laman kediaman Tanah Lot ini mula mengering. Bayu pagi masih belum puas berhembus. Tuan rumah nampaknya selesai menunaikan perkara wajib dan rumah kelabu setingkat berhalaman luas ini mula kedengaran seakan-akan ada kerja-kerja yang hendak dimulakan. Encik Muhammad Zajali bin Saring atau lebih mesra dipanggil Wak Jali merupakan seorang pandai besi dalam pembuatan parang yang cukup disegani di Bukit Kapar, Kelang. Saya mula serius ataupun aktif membuat parang ni sejak 2005 dan sampai sekarang lebih kurang 13 tahun saya aktif membuat parang. Bagai kucing mencari anak, tidak senang duduk Wak Jali jika ada kerja yang hendak disiapkan. Apalagi jika perlu menyiapkan tempaan orang. Pagi-pagi lagi sudah menjengah bengkelnya yang kebetulan bersambung dengan pinggir dapur. Andainya ada kerja-kerja yang urgent, saya bangun terus buat kerja yang perlulah. Dan sampai biasanya selepas tengah hari rehat, sampai petang pukul 5 saya akan stop. Semangat perlu ada dalam diri jika mahu menyiapkan sesuatu kerja. Apatah lagi kerja-kerja kraf yang sedikit sebanyak bermain dengan emosi. Memang membuat parang ni memang kadang-kadang memang letih dan rimas sebab dia berhabuk kan. Tapi bila parang ni sudah siap dan kita nampak hasil dia, jadi di situ datang kepuasan dia. Dalam masa 13 tahun ni, mula-mula memang order banyak, memang syok membuatnya sebab kita minat. Dan pada satu masa tu, kerana terlebih buat kerja, jadi tangan saya ni jadi sakit. Hampir setahun juga saya memperlahankan membuat parang ni. Sebab bila buat, tangan tu dah tak boleh bergerak. Jadi selepas hampir setahun tu, sakit tu hilang. Jadi sekarang saya mula balik membuat sebab minat tu sentiasa ada. Tak pernah hilang minat tu. Tambahan pula bengkel separa terbuka ini juga nyaman di waktu pagi. Jadi molek jika direbut suasana begini dengan kerja-kerja yang bersesuaian. Mula-mula saya hanya inilah di kawasan ni. Lepas tu bila saya rasa kurang selesa sebab bising dan banyak barang sangat, saya buat satu lagi bengkel di sana. Bersebelahan rumah Wak Jali berdirinya sebuah bangsal yang dibinanya sendiri. Di bangsal inilah beliau melakukan kerja-kerja pertukangan yang lebih kasar dan berat. Selain daripada tujuan keselamatan,
Ia juga bagi menghindarkan bunyi menyengat dan mengganggu yang lain. Kawasan di belakang bangsal kerjanya juga luas dan di situlah beliau menyimpan kayu-kayu untuk dibuat sarung dan hulu parang. Wak Jali seorang yang fokus bila bekerja. Apabila khusyuk berkarya, soal rehat tidak diendahkan. Apa yang penting adalah kepuasan pelanggan dan menyelesaikan aspek teknikal rekaan yang hendak dihasilkan. Dan biasanya desain tu saya akan desain sendiri. Membuat desain ni mengikut kemampuan kita sendiri. Tak boleh suka-suka lukis. Kalau kita lukis terlebih nanti kita tak boleh buat, benda ni tak akan jadi. Kerja seorang pembuat kraf parang ini bukanlah mudah. Cabaran sudah pasti pada pemilihan materialnya. Sebagai tenaga mahir, beliau sudah tahu sifat dan jenis kayu yang sesuai bagi menyiapkan rekaan parang yang tertentu. Untuk kayu yang paling sukar dibentuk ialah kayu yang keras seperti merbau merah tu atau merbau darah. Kalau kayu keras ni cabarannya ialah kalau satu hari buat, rasa tangan ni macam dah tak boleh genggam lagi sebab dia terlampau keras. Ada kala dia termenung sendiri, bukan memikirkan nasibnya, tetapi nasib kraf parang yang semakin terpinggir dan tidak ramai yang sudi menjadikan ia sebagai kerjaya. Memang sayang kalau ilmu ni hilang begitu saja sebab tak ada pewaris. Mungkin akan datang daripada keturunan yang lain, mungkin kalau ada, insyaAllah. Namun, jauh di lubuk hati Wak Jali, masih tersemat harapan agar kraf seumpama ini mampu meredah zaman telefon pintar ini. Saya memang menunggu, tak kira dari mana datangnya pewaris ni. Kalau nak mengharapkan daripada kawan-kawan ataupun orang lain memang jarang dijumpa lah. Pemilihan kayu sangat penting dalam mengenal pasti karakter atau nilai sesebuah parang. Kayu dari jenis surian emas misalnya adalah kayu yang dianggap berkualiti kerana ia mempunyai urat kayu corak berbelang yang unik lagi cantik. Selain surian emas, kayu jenis akasia dan kemuning hitam turut digemari pembuat parang kerana kayunya lembut dan mudah dibentuk. Kerja-kerja membuat sarung dan hulu parang tidaklah semudah yang kita sangkakan. Peringkat awal penyediaan kayu sahaja mengambil masa kerana kayu yang dipilih harus dibiarkan kering. Ini boleh memakan masa 2 hingga ke 3 bulan. Seterusnya, blok kayu tersebut perlu dipotong dengan mesin gergaji, tidak lagi menggunakan kapak seperti dahulu. Tambahan pula, hasil potongan daripada mesin gergaji lebih tepat dan halus. Blok kayu dipotong mengikut saiz yang diperlukan. Contohnya 2 inci kali 4 inci dalam bentuk cube.
Sebelum boleh melakar, permukaan kayu mesti diratakan terlebih dahulu dengan mesin pengetam. Setelah diratakan, bermulalah proses melakar bentuk sarung dan hulu pula. Lakaran sarung bergantung kepada bentuk dan saiz sebilah parang. Terlebih dahulu, bilah parang diletakkan di atas blok kayu dan lakaran bentuk bilah dilukis pada permukaan kayu. Selepas itu, rekaan sarung termasuk hulunya dilukis mengikut idea si pembuat ataupun menurut tempahan pelanggan. Proses seterusnya, memotong bentuk asas sarung dan hulu mengikut lakaran. Potongan harus dibuat betul-betul mengikut garisan lakaran dengan menggunakan gergaji lengkung halus. Namun, selalunya potongan lebih 3 mm ke 5 mm daripada garisan dibuat supaya bentuk asas dapat diperkemaskan lagi sekiranya berlaku kesilapan semasa memotong. Proses seterusnya dipanggil karah, iaitu proses membuat lubang kunci untuk hulu parang. Lakaran mengikut bentuk bulat cincin besi dilukis pada hujung hulu dan kemudiannya dipotong, dipahat dan kikis kemas menjadi pergelangan hulu. Selesai membentuk pergelangan hulu, cincin besi tersebut dicantum menjadi gelang yang menggenggam hulu parang. Hulu parang diperkemaskan lagi bentuknya dan dilicinkan permukaannya dengan mesin kertas pasir. Akhir sekali, lubang kunci ditebuk pula mengikut bentuk dan saiz hulu bilah parang. Beralih kepada sarung pula. Proses ini melibatkan kerja-kerja membuat longkang atau rumah parang. Terlebih dahulu, bahagian sarung dibahagikan kepada dua. Pembahagian sarung dilakukan secara manual dan penuh berhati-hati. Ini kerana pembahagiannya perlu seimbang agar bilah parang dapat dimasukkan dengan kemas. Bilah parang diletakkan semula di tengah-tengah sarung dan dilakarkan bentuknya. Seterusnya, bermulalah proses mengorek dan mengikis mengikut lakaran mata parang tadi untuk dijadikan rumah parang. Alatan yang digunakan pula adalah mesin grinder dan pahat. Proses ini memerlukan perhatian yang lebih. Setiap kali selesai mengikis dan mengorek satu lapisan, bilah pisau diletak semula pada rumah sarung bagi memastikan ia muat mengikut saiz parang dan tidak terlalu dalam atau longgar. Seterusnya, kedua bahagian ini dicantum dengan gam yang disokong oleh alat pengapit G agar ia kekal pada kedudukannya. Bilah parang lengkap dengan hulunya, disarung dan dibiarkan selama setengah jam sehingga gam kering. Inilah dia hasil kerja tangan Wak Jali setelah sarung dan hulu parang siap dikilat dan diwarnakan. Kebiasaannya,
Rekaan sarung dan hulu parang yang ringkas mengambil masa 1 hari untuk disiapkan, manakala rekaan yang lebih rumit dari segi bentuk hulu dan ukiran sarung pula mengambil masa 2 ke 3 hari untuk disiapkan. Biar penghasilannya agak cerewet, namun diharap kraft seumpama ini punya pelapis di kalangan anak muda yang diharap mampu menjadi lebih inovatif dan kreatif. Dari rekaan parang yang lebih tradisi, kita lihat pula rekaan pembuatan parang yang lebih moden. Satu kerja tangan yang bukan sahaja tampil eksklusif, malah mempunyai nilai estetika tersendiri bersama Pak Ali Parang. Razali Muhammad Thani, 63 tahun, merupakan antara individu yang bergiat cergas dalam perusahaan pembuatan senjata tradisi. Sebenarnya orang yang ini dah jadi macam macam orang seni, macam artis. Kita kena bayangkan dulu benda tu. Kalau siap macam mana rupa dia. Lepas tu kita usaha bina kan, supaya orang lain boleh nampak apa yang kita dapat tu, ilham tu. Mempunyai lulusan Diploma Pendidikan Sains dari Universiti Teknologi Malaysia, beliau telah 25 tahun berkecimpung dalam kraft ini dan mempunyai bengkel beliau sendiri yang terletak di Taman Melawati, Ulu Klang, Selangor. Di samping menyiapkan tempahan, di sini jugalah beliau mencari idea baru bagi rekaan-rekaan senjata beliau. Bukan sekadar satu kepuasan, tetapi ia juga mencanai ilhamnya untuk menghasilkan sesuatu yang lebih berkualiti dari masa ke semasa. Jadi kita sentiasa perlu cari idea. Sama ada daripada tengok barang-barang orang lain, tengok macam mana sistem moden ni, apa pattern yang baru. Sentiasa kena hidup, cari idea. Bila bercakap soal seni, ia pasti tidak sama. Setiap pandai kraft ada suara hati yang agak berbeza dari yang lain. Perspektif, sentuhan dan kemasan biar agak sama, namun setiap di antaranya mempunyai karakter yang berbeza. Apa-apa je teknologi yang baru kena apply. Cuma kena pandai sesuaikan. Bentuk dia tu kena maintain yang tradisi tu. Supaya orang tahu bahawa barang tu buat dekat sini lah. Jadi kita kena buat guna teknologi yang sekarang semasa, yang terkini, tapi dengan roh dan yang tradisi. Itu yang penting. Jika dilihat sentuhan Pak Ali, masih lagi mempunyai sentuhan rekaan berlandaskan bentuk tradisi. Namun, ada di antaranya diperingkaskan agar nampak lebih memenuhi citarasa sezaman. Selalunya yang popular ialah pucuk paku gajah, ulu cenderik nama dia, ataupun kepala burung serindit atau burung kakak tua, ataupun kalau haiwan orang pilih kepala harimau lah.
Kalau orang dulu-dulu buatan dia lebih halus daripada kita. Tapi kita sekarang ni ambil macam abstrak. Bentuk tu ada tapi dia tak berapa hidup. Itu yang kita cuba buatlah. Bagi menambah nilai estetika pada setiap karyanya, Pak Ali ada menambah material lain agar tampil megah, apatah lagi jika dijadikan pemberian kepada orang-orang besar. Bahan seperti tanduk rusa, kerbau, tulang, malah tembaga. Jadi setiap di antaranya mempunyai keistimewaan tersendiri. Barang ni sebenarnya ramai orang yang minat. Pelancong sampai datang daripada jauh, especially untuk mencari apa bentuk yang orang Melayu punya tradisi. Lepas tu orang kita pun boleh katakan sangat menghargai lah seni senjata ni. Kraf adalah istimewa bagi setiap kaum. Ia melambangkan budaya, seni daya fikir dan kemahiran bagi setiap kaum. Jika mahu mereka ala rekaan sezaman atau kontemporari, fahami dahulu rekaan aslinya agar tidak tersasar dari seni kraf itu sendiri. Kita mengharap dapat sokongan lagi, dapat peluang yang lebih baik lagi daripada pihak yang berkuasa. Kalau dia orang, kalau pihak berkuasa rasa industri ini boleh dikembangkan dengan kaedah yang lebih canggih, kita sangatlah bersyukur. Beliau juga mahu kraf ini terus hidup dan orang seperti beliaulah yang perlu memikul tanggungjawab memelihara seni tradisi ini dan mencari pelapis agar ia tidak terus dilupakan masyarakat, terutamanya generasi akan datang.